TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Seperti biasa anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Wah, satu pembukaan adik atlet negara yang mewakili kelas Mahir ke? Tidak? Ya. Tapi semua sudah maklum. Sekarang ini sedang berlangsung kejohanan Euro 2020 di mana ditunda pada tahun lalu akibat pandemik yang agak membimbangkan dan sedang berlangsung sekarang, dan saya yakin pastinya peminat bola sepak sekarang ni semua sedang menonton di kaca TV masing-masing melihat pasukan bola kegemaran mereka. Jadi bila sebut tentang bola sepak ni, ada berkaitan juga dengan kita punya subjek iaitu pendidikan jasmani, berkaitan dengan kesihatan ataupun jasmani kita. Dan bila sentuh tentang bola sepak, guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini merupakan seseorang yang sangat arif dengan bola sepak kerana beliau merupakan pengadil untuk bola sepak Malaysia. Betul, Cikgu? Betul. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mira, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Sihat kan? Saya tengok angkat dumbbell tadi tu, Ya, sihat lah Cikgu. Okey, Cikgu Muhammad Hafiz Zarif dari SMK Sivil Subang Jaya, Selangor, Cikgu. Cikgu, betul ke Cikgu pengadil bola sepak Malaysia dah berapa tahun, Cikgu? Alhamdulillah lah, ni dah masuk tahun kedua lah sebagai pengadil bola sepak Malaysia. Wow. Jadi disebabkan pandemik ni, segala kejohanan yang melibatkan pengadil di peringkat kebangsaan diberhentikanlah sementara kita nak tunggu kembali pulih lah. Ya, tapi sekarang saya yakin masing-masing pun sedang melakukan preparation juga kan, Cikgu, Ya, kan? betul. Wah, hebatlah Cikgu kat kelas Mahir kita, bukan salang-salang, mempunyai pengetahuan dan ilmu bukan sahaja di sekolah tetapi juga di padang yang sebenar, Cikgu. Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, kita nak berbicara tentang subjek pendidikan jasmani di mana topiknya ialah pelan latihan daya tahan otot untuk murid-murid menengah rendah. Saya persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan, Cikgu. Okey. Kerana kita sangat menitik beratkan tentang penjagaan SOP, kita masih lagi belum menang. Jadi kita kena sanitasi tangan walau di mana saja kita berada. Okey, Cikgu Hafiz, apa sebenarnya yang dimasukkan dengan pelan latihan daya tahan otot tu, Cikgu Hafiz? Okey, jadi di sini pelan latihan daya tahan otot ni adalah sesuatu rancangan di mana kita nak buat kita punya planning bagaimana untuk daya tahan otot kita lah. Seperti yang kita semua tahu, di musim PKP ni hanya senaman dan berjoging yang dibenarkan. Betul. Petang-petang tengok orang berjoging ramai kan? Betul. Jadi ada yang mungkin tak boleh nak keluar berjoging, mungkin dia berlakukan senaman dekat rumah. Tak semestinya senaman mesti kena keluar, pergi gym. Kita tahu sekarang pun PKP memang tak boleh nak keluar ke mana-mana. So, better stay at home lah. Kita betul, untuk lakukan senaman di rumah saja. Seperti yang tadi Mira tengok tadi, yang saya buat tadi tu, tak semesti kita bila kita lakukan senaman, mesti ada alatan. Tak semestinya. Jadi, alatan tu adalah tambahan. Sekiranya tak ada alatan, kita boleh pakai body weight kita ni. Oh, ya ke? Body weight kita. And then bila kita tak ada alatan lagi dekat rumah nak beli sekarang PKP kan, tak semua orang mampulah nak beli kan. Betul. Jadi mungkin boleh kita buat menggunakan bahan-bahan DIY. DIY macam mana tu, Cikgu? Saya suka DIY ni, saya suka. Nanti Cikgu akan tunjukkan dekat Mira lah apa yang kita boleh gunakanlah untuk DIY kita punya bahan ataupun alatan untuk melakukan senaman. Okey. Bagaimana pula dengan objektif pembelajaran pada petang ini, Cikgu? Apa yang Cikgu nak fokuskan sepanjang 1 jam kita belajar, Cikgu? Hasil pembelajaran kita pada hari ini, murid dapat menerangkan senaman yang sesuai
senaman yang sesuai bagi meningkatkan daya tahan otot. Yang kedua, murid dapat melakukan senaman yang sesuai bagi meningkatkan daya tahan otot. Manakala yang ketiga, murid dapat merancang pelan latihan daya otot berdasarkan prinsip FITT. FITT, cikgu? Ya, betul. Nanti kita akan terangkan apakah itu FITT. FITT. Yang keempat. Yang keempat, cikgu? Murid dapat memastikan mereka dapat melakukan aktiviti di tempat yang sesuai dan selamat. Yang terakhir, murid dapat menggunakan alatan mengikut fungsi latihan fizikal yang telah dirancang. Okey, bila bersentuh tentang alatan tu, cikgu, dekat depan ni saya tengok ada banyak alatan juga yang cikgu bawakan di studio. Mungkin cikgu nak terangkan sedikit tentang namanya, kegunaannya bagaimana. Jadi Mira, sebentar tadi yang saya dah gunakan awal tadi, ini adalah kita panggil barbell. Jadi yang ini pula adalah dumbbell. Mini dumbbell lah dekat rumah kita, mungkin ada yang dah ada lah mini dumbbell ataupun betul? dumbbell yang boleh kita tambah lagi beban dia. Saya punya ada, cikgu, warna pink. Kecil aja. Dia kadang-kadang ada yang suka mencari dumbbell yang berwarna-warni bagi menaikkan motivasi untuk melakukan senaman lah. Betul. Jadi apa yang cikgu cakap tadi pasal DIY dumbbell, nampak tak dekat sini? Ada 2 DIY dumbbell yang berbeza lah. Satu ni kita pakai botol, boleh kita isi dengan batu-batu kecil. And then kita boleh letak pasir. Wow. Nampak? Okey. Ini pun boleh dijadikan DIY dumbbell kita lah. Sekiranya memang kita tak jumpalah botol dekat sekeliling rumah, baldi kita isi air pun boleh dijadikan sebagai beban untuk kita melakukan senaman. Okey. Ya. Tapi kalau baldi tu, cikgu, kalau kita angkat, takut tetangga tak ke kita kena pegang dia punya badan dia, cikgu? Itu yang pentingnya, keselamatan. Aspek keselamatan kita kena periksa dululah. Janganlah kita ambil baldi yang dah rosak ke apa. Jadi sebelum kita nak tu, kita cek dulu baldi tu boleh digunakan atau tidak. Ya, okey. Dan untuk dalam botol tu pun kita boleh isi air juga, betul, cikgu? Ya, betul. Okey, baik. Kita dah tahu sedikit dah. Dah nampak dah bayang-bayang ni kan, apa yang dimasukkan dengan pelan latihan daya tahan otot tu. Dah nampak sikit dah tentang subjek kita ni. Tapi selepas ini, cikgu nak tunjukkan lebih banyak lagi latihan dan juga penerangan tentang aspek keselamatan yang macam cikgu sentuh tadi. Tapi kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Yang dekat rumah tu mesti tertanya-tanya, alamak, kenapa pula Kak Mira buka face mask ni dengan cikgu? Ini kerana kita nak buat sedikit latihan fizikal. Dan umum sedia maklum, SOP kita untuk aktiviti beriadah dibenarkan untuk membuka pelitup muka. Tapi yang paling penting sekali, kena kekal menjaga penjarakan kerana risau. Kalau kita tetap pakai pelitup muka di kala kita beriadah, takut berlaku kesesakan nafas dan akhirnya boleh membawa kepada pitam ataupun pengsan. Okey, jadi sebab itulah kita tanggalkan pelitup muka. Tapi jangan risau, jauh ni saya dengan cikgu, sangat jauh. Jadi cikgu, kita sebelum berbicara tentang aspek keselamatan tadi tu, cikgu nak buat sedikit warm up, betul cikgu? Sebelum warm up, cikgu nak terangkan sedikitlah sebelum kita pergi kepada warm up. Okey. Apakah itu kita imbas semula daya tahan otot tu? Daya tahan otot adalah keupayaan otot melakukan aktiviti berulang kali dalam jangka masa yang panjang tanpa berasa lesu lah. Sebab tu kita dah tahu, daya tahan otot macam ni. And then baru sekarang kita prepare untuk melakukan pemanasan badan. Tadi saya sebut aspek keselamatan ni memang kita titik beratkan. Betul. Kita ada 3, iaitu safety. Kenapa cikgu sebut 3 kali safety tu? Bermaksud aspek keselamatan ni kita tak boleh pandang ringan. Walaupun kita kata, tak mungkin terjadi ni. Tak mungkin terjadi. Nampak tak? Tak mungkin. Sekiranya terjadi, macam mana kan? Macam mana? Itu yang kita kena sentiasa menitik beratkanlah aspek keselamatan. Yang kedua, bila kita dah pastikan aspek keselamatan penting, yang kedua peralatan kita kena cek dulu. Peralatan kita dah cek, pastikan elok. And then yang ketiga, tempat main peranan.
Takkan kita nak buat di tengah-tengah jalan. Pastikan tempat tu rata, tak ada paku, kaca dan yang lain-lain yang boleh menyebabkan kecederaan. Betul. Yang keempat, last sekali, mental dan fizikal. Itu yang penting kita pemanasan badan. Kita nak ready kan mental kita, fizikal kita. Okey. Takkan bila kita tak bersedia kita terus buat. Itu yang cikgu sakit, cikgu kenapa sakit ni? Betul. Cikgu, macam mana pula kan kalau contoh saya kadang-kadang lah saya kalau beriadah balik tu malam tu nak tidur sakit tangan ke sakit kaki ke, itu sebab salah lah teknik saya tu. Okey, bukan salah. Kadang-kadang yang pertama mungkin kita tak bersedia. Mental, fizikal kita tak bersedia. Kita just fikir nak terus main je. Warm up pun kita tak buat. Betul? Betul. Kebanyakan kalau dekat sekolah ke apa, murid-murid, memang kalau dengar je kita akan PJ. Suka. Cikgu tak nak warm up, nak terus main. terus Masa. Tapi itulah sebabnya kita kena warm up dulu. Panaskan badan kita kena bersedia. Kalau kita tak bersedia, itu yang balik sakit. Cikgu, saya semalam main bola sakit cikgu. Kenapa ni sakit ni semua? Sebab mesti tak warm up kan? Lah cikgu, kita ni datang memang pakai kasut teruk main. Okey, itu sedikit kesilapan. Jadi cikgu, saya pun tak nak ulang lagi kesilapan saya tu. Saya pun sekarang dah ready nak warm up. Mungkin cikgu Hafiz boleh tunjukkan bagaimana cara yang terbaik dan tepat untuk kita buat warm up kita, cikgu. Boleh. Jadi cikgu harap Mira dapat bersama-samalah ikut. Boleh, cikgu. Mungkin di rumah pun boleh ikut turut serta. Pasti. Okey, mereka yang berada di rumah boleh sama-sama join kita juga. Lengkap berpakaian sukan kat rumah tu, cikgu. Ya, betul. Okey. Mungkin dah tak sabar saya. Betul, cikgu. Jom kita dengarkan muzik. Okey, kita marching dulu. Okey. Sebab kita nak dapatkan dulu kita punya badan bersedia, betul? Okey, kita marching dulu. Slow and then kita akan laju sikit. Okey, sederhana. Nampak kita ikut beat. Okey. Tambah sedikit kelajuan, cikgu. Laju sikit. Tambah lagi laju. Move. Ke depan. And then patah balik. Yes. Okey, and then tangan kita pusing. Yes. Okey. Belakang. Ayunkan ke belakang. Ayun ke belakang. Sekarang ni kita buka depa, keluar depa ni. Okey, kita tukar atas dan di bawah. Oh, kena sentuh badan, cikgu? Ya. Okey. And then kita ready, marching balik. Marching, ready. 1, 2, 3. Kita akan pergi V-shape. Okey, ready ke kanan. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Okey. Yes. Kanan, kiri. Okey. Teruskan. Marching. Pinggang pula. Okey. Slowly. Slowly. And then change. Kiri. Slowly. Okey. Okey, tangan kanan. Tangan kiri atas. Okey. Baik. Kita tukar lagi. Kiri, kanan atas. Okey. Nak kira berapa saat, cikgu? 8 saat. Okey. Okey. Masuk kaki. Masuk kaki. Okey, stay. Up. Tukar kiri. Up. Kaki kanan ni kita pergi lunjuk sikit ke depan. Okey. Tangan kita turun ke bawah perlahan-lahan. Nampak? Okey. Hebat, cikgu. Dan ke kiri. Kita turun lagi. Okey. Rasa kan? Rasa, cikgu. Okey, kemudian kita sambung marching. Kita kena buat enjoy. Okey. Jadi dah rasa kita dah bersedia, mental dan fizikal kita dah bersedia, betul? Betul. Itulah pentingnya pemanasan badan. Okey, dan pemanasan badan ni tak perlu terlalu lama juga, cikgu. Betul. Okey, baik. Dah ready pemanasan badan, dah berpeluh juga sebenarnya, cikgu. Okey. Seterusnya cikgu nak menunjuk di belakang ni perlu, betul? Ya, betul. Bila kita dah warm up, mesti lepas tu kita ada aktiviti yang melibatkan daya tahan otot kita. Sebelum kita teruskan, kita kena tahu apa kita punya rancangan, jadual kita. Pelan kita tu. Okey. Di sini. Kita akan tengok. Okey, cikgu. Jadual senaman daya tahan otot mengikut prinsip FITT. Cikgu nak imbas semula. Apakah itu FITT? FITT yang pertama, perkara frekuensi. Frekuensi adalah kekerapan. Kekerapan melakukan aktiviti lah. Contohnya 3 kali seminggu, 2 kali seminggu, mungkin 1 kali seminggu. Jadi terpulang untuk kita rancang betul-betul. And then hari,
kita boleh pilih hari Isnin, Rabu, Jumaat. Ini adalah contoh apa yang saya dah rancang lah. Okey. Manakala yang kedua, intensity. Okey, intensity adalah tahap kesukaran. Kesukaran betapa suka ataupun tak suka. Contoh yang pertama, rendah. Intensity rendah. And then yang kedua, sederhana. Kemudian tinggi. Di sini kita rancang secara progresif. Sebab apa? Rendah dulu, sederhana, tinggi. Sebab kalau kita beginner, kita start dengan rendah, tiba-tiba turun tinggi. Itu yang balik tu Terkejut badan. dah tak nak dah. Dah tak nak tolong lah, tak nak. Betul. Itu sebab kita kena rancang rendah, sederhana, tinggi. Tetapi sekiranya dia bukan beginner, mungkin dia memang dah selalu bersenam, dia boleh buat sederhana dan tinggi. Okey. Tapi kat sini cikgu saya perasan setnya berbeza. Kenapa rendah 5 set, tinggi 3 set Kita akan je? tengok. Kita akan tengok. Okey. And then kita pergi kepada time. Masa yang diperuntukkan untuk aktiviti. Setiap aktiviti 30 saat untuk rendah. Yang kedua, 40 intensity 40 saat. Yang terakhir untuk intensiti tinggi 50 saat. 50 saat. And then yang terakhir adalah T yang terakhir. Type of exercise, jenis-jenis senaman. Push up, tricep dip, sit up dan juga plank. Berbeza-beza berbeza-beza target muscle. Nanti kita akan tengoklah muscle tu di mana tempatnya. Kemudian tadi Mira tanya kenapa beza 5 4 3. Okey, bila kita rancang dengan rendah satu set rendah 5 kali kita ulangan dia. 5 kali 5 set lah. Satu set tu merangkumi 4 aktiviti ni. Okey. Jadi kita buat satu aktiviti push up 30 saat, rehat 30 saat, sambung untuk tricep dip 30 saat. Rehat 30 saat, sit up 30 saat, rehat 30 saat, last one plank 30 saat, rehat 30 saat. Nampak tak rendah? Tapi kita lebihkan kepada set dia lah. Sebab dia masa pendek. Betul. Manakala untuk sederhana 4 set, masa dia tinggi. Sebab tu kita buang satu set jadi 4 set. Yang terakhir tinggi 3 set. Sebab masa dia 50 saat, takkan kita nak buat lama ataupun banyak set. Betul. Sebab masa dia panjang kan? Ya, betul. Mungkin kalau yang dah level yang mungkin dia dah tahu dia nak target apa. Kalau Mira perasan, ini merupakan bahagian atas badan, upper body. Okey, upper body. So, kalau dia dah level yang bukan beginner, dia boleh kurangkan aktiviti, tetapi lebihkan time dan juga target untuk intensiti yang tinggi lah. Okey, itu sesuai untuk saya. Ya, beginner. betul. Kena lebihkan sedikit. Okey, cikgu, tapi kalau daripada segi rehat tu, seeloknya sama ke dengan setiap aktiviti yang dilakukan? Aktiviti, kalau satu aktiviti 30 saat, rehat pun 30 saat juga. Untuk daya tahan otot ni, katakanlah kita 30 saat rehat, and then 30 saat kita melakukan aktiviti and then rehat 30 saat. Tapi kalau 40 saat pun kita boleh buat 40 saat rehat. Kita boleh tukar mengikut intensiti lah. Mungkin kita target high intensity. Kita lebih, kita workout 50 saat tapi rehat 30 saat, itu pun high intensity. Sebab daya tahan otot ni, lebihkan ulangan tapi kurangkan beban. Beban tak terlampau berat, tetapi ulangan tu yang lebih. Okey, baik. Yang paling penting sekali, lebihkan ulangan. Ya, betul. Okey, itu untuk jadual. Okey, ini jadual, andai kata ini jadual saya lah, cikgu. Saya nak ikut jadual ni. Nanti kita akan buat bersama aktiviti ni. Okey, yang seterusnya otot-otot pada badan manusia ni perlu cikgu. Jadi untuk aktiviti yang tadi kita ada 4 aktiviti push up, setiap aktiviti berbeza otot yang terlibat. Otot yang terlibat seperti nanti cikgu akan tunjuk otot apa yang terlibat. Tetapi ini adalah otot-otot pada badan manusia yang utama, sebahagian sajalah. Dia banyak lagi otot pada badan manusia. Ini adalah sebahagian. Yang mana yang biasa kalau kita melakukan senaman, ini adalah otot-otot yang terlibatlah. Yang pertama kita ada bicep, trapezius, pectoralis major, deltoid. Okey, pectoralis major, chest kita. Okey. And then kita ada rectus abdominis. Ini adalah core kita. Ini yang orang panggil six pack tu, cikgu? Ya, betul. Core muscle kita. Okey. Apa-apa kita punya senaman mesti kena ada core muscle. Sebab tanpa core muscle ni, kalau kita tak workout kita punya core muscle, itu yang tak larat sebagainya. Sebab ini adalah core utama. Cikgu nak tekankan kat sini, core muscle kita. And then kita ada quadriceps. Okey, quadriceps kaki kita ni. Ya. Di bahagian belakang kita ada hamstring. Okey. Dan kita punya yang tempat selalu cramp ni. Ya, betul. Gastrocnemius. Okey. Ini selalu cramp sebab apa, cikgu? Selalu cramp tu? Disebabkan lactic acid kita. Okey. Ataupun kita kadang-kadang kurang warm up pun boleh jadi juga. Lagi satu, bila kita buat aktiviti, contohlah aktiviti warm up tu, kita tak all out sepenuhnya. Kita just buat asal buat sahaja. Nampak? Asal buat sahaja. Nampak jadi je lah. Ya, lah. betul.
Okey. And then bahagian belakang kita ada ni bahagian kepak kita ni, latissimus dorsi ni. Okey. Jadi di bahagian belakang ni bicep, bawah tricep. Tricep. And then kita ada hamstring dekat belakang. Dekat belakang ni lah. Ya, hamstring betul. Tu. Okey, tadi cikgu kata cikgu nak fokuskan dan juga sentuh yang paling utama di bahagian core kita. muscle kita tu. Okey, di bahagian core muscle tu nak utamakan dia supaya bila kita beraktiviti, badan kita lebih kuat untuk tampung kekuatan ke macam mana cikgu? Okey, untuk core muscle ni bila kita buat aktiviti, sekiranya kita punya core muscle tak kuat, tenaga. Bila kita dengar pasal core, tenaga, bila kita tak larat, itu yang menyebabkan tak larat, kita workout pun memang tak boleh all out lah. Kita cepat penat sebab core muscle kita tak jaga. Itu penting kita workout core muscle kita ni. Okey, nak workout core muscle tu mesti ada aktiviti yang sesuai nak dilakukan. Ya. Kalau saya teka aktiviti dia ialah plank, betul tak cikgu? Betul. Nasib baik saya buat plank. Betul. Jadi, Betul lah. cikgu nak tunjukkanlah bila kita buat push up tu dan aktiviti yang 4 yang cikgu dah rancang ni, cikgu akan tunjukkan dan nampak muscle tu yang kita target. Jadi cikgu sebut untuk push up nanti kita akan tahulah major muscle yang terlibat bila kita buat workout yang cikgu dah rancang ni. Okey. Upper body. Boleh kita teruskan? Cikgu Boleh? akan tunjuk. Silakan cikgu. Untuk yang pertama, Yang pertama kita akan pergi kepada push up lah. Aktiviti push up. Katakanlah kita mulakan dengan intensiti rendah kan, 30 Intensiti rendah, saat. okey. Jadi cikgu akan tunjukkanlah secara ringkas ni lah. Kalau dekat rumah mungkin dia boleh buat 30 second terus kat rumah. And then rehat, sambung pula aktiviti kedua. Okey. Jadi bila kita buat push up, pastikan tempat sesuai dan selamat. okey. Okey. Bila dah selamat dan sesuai, dan kita boleh lakukan push up. Okey. Seeloknya tempat yang permukaan yang rata cikgu Ya, betul. Macam yoga mat ni. Okey, kalau atas kapet boleh ke cikgu? Boleh. Tapi janganlah kapet yang terlampau licin, bergerak-gerak. Takut nanti tangan kita pula yang mendatang kecederaan. Jadi push up, otot apa yang terlibat Mira? Otot di Tadi, sini. tadi nampak tak nama dia? Bicep. Yes, betul. Bicep. Kemudian yang kedua kita ada tricep Tricep. dips. Okey. Jadi ini adalah tricep dip. Kita akan turun. Okey. Dekat rumah pakai bench boleh atau kerusi pun boleh. Betul. Yang penting kerusi yang Kukuh elok lah. lah, yang kukuh, stabil dan kita boleh buat. Okey. Yang ketiga kita ada sit up. Sit up. Okey. Sit up ni. Okey, inilah core muscle kita ni. Kita nak buat bagi lebih kuat. Okey. Okey. Bersedia bersedia. Satu, Ini kita up. dua, tiga. Up, Okey. up. Kita akan terasa sakit di Ya, bahagian betul. perut kan cikgu kan? Kalau kita lakukan ni. Okey. Itu Ini yang untuk sit up. terakhir kita ada plank. Plank. Plank ni memang target masa kita, otot di bahagian perut dan juga ni seluruh badan kita untuk tampung. Okey. Okey, pastikan kita bersedialah Bila kita nak buat aktiviti senaman ni, jangan kita gelak ketawa macam ada kawan-kawan kita bergurau senda. Nanti bila kita nak buat tu, bila bergurau time kita nak melakukan senaman, itu yang Terjadinya cedera lah. Kemalangan kecil. Okey. Cikgu, kalau untuk plank ni kan, tangan nak kena buka besar mana cikgu? Okey, kena tangan melebihi bahu ke yang buka tepatnya? seluas bahu. Okey. Okey, tangan buka seluas bahu. Tangan buka seluas bahu. Pastikan postur badan tu jangan terlampau menunduk. Okey. Okey, tinggikan sedikit, jangan terlampau tinggi. Tinggikan sedikit. Yang penting kita kena tahu target muscle kita. Okey, kalau kaki pun sama juga kekal kan? Tak payah besar sikit ke? Sama dengan seluas tangan kita? Okey, kalau kaki, tengok kaki cikgu Okey, kaki. Okey. Oh, rapat macam tu cikgu. Okey. Baik. Jadi itu adalah contoh-contoh rancangan yang cikgu dah rancang lah. Aktiviti melibatkan Push up, kedua. tricep, sit up dan juga plank. Ya, betul. Nah, kita boleh ubah rancangan ni ikut kita punya perancangan. Nanti kita akan tengok bersama-sama. Okey. Ini kita dah fokus bahagian atas. Mungkin selepas ni kita nak lakukan aktiviti bahagian bawah pula. Betul. Nak tengok untuk pergerakan kaki pula cikgu. Boleh. Okey, kalau macam tu kita bagi cikgu minum air dulu. Boleh. Okey, kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah boleh minum air dulu tapi jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini untuk lebih banyak aktiviti bersama. Didik TV KPM
KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Kita dah berada di segmen yang ketiga untuk aktiviti seterusnya yang akan nak fokuskan di bahagian bawah badan pula cikgu. Betul. Okey, tapi sebelum kita lakukan aktiviti senaman seterusnya, ada lagi satu aktiviti yang cikgu nak lakukan terlebih dahulu. Betul cikgu? Betul. Okey, apa aktiviti itu cikgu? Ada kaitan dekat belakang ni katanya. Untuk aktiviti seterusnya, kita akan rancang Okey. pelan latihan daya otot berdasarkan prinsip FITT lah. Okey. Macam tadi yang kita sebut FITT, FITT, FITT. Jadi pentingnya untuk rancangan kita rancang betul. Rancang kita kena ikut FITT tu supaya kita punya rancangan tu capailah kita punya objektif, betul? Betul. Kita punya aim kita tu ya cikgu. Ya, betul. Okey. Kita akan teruskan dengan F. Apa F tu? Frekuensi. Betul, frekuensi. Kekerapan. Mira pun dah dapat kan? Jadi dekat sini kita ada pilihan Pilihan frekuensi hari-hari. Okey. Jadi Mira boleh pilih hari apa yang Mira nak workout lah. Hari Jarakkan sehari sebab kita rancang daripada rendah kepada tinggi. Okey, boleh. Kalau macam tu saya nak pilih hari pertama, saya pilih hari Isnin cikgu. Ya, betul. Okey. Just gantungkanlah. Hari Isnin. Betul. Hari kedua saya nak pilih hari Rabu lah cikgu. Betul. Hari Rabu, dan kalau nak jarak lagi satu, saya akan pilih hari Jumaat. Betul Mira. Cikgu, Ini kena bagi A ni. Okey. Ini saya lepas habis kelas Mahir bersiaran, saya terus buat workout pula cikgu. Alamak, bagus. Ikut hari ni. Okey cikgu. Seterusnya untuk I, I adalah intensity. intensity tu apa Mira? Dia punya level dia kesukaran. Ya, betul. Jadi sebagai kita yang contoh beginner baru yang dekat rumah mungkin baru nak belajar, kita kena mulakan dengan apa? Dengan yang rendah terlebih dahulu Betul. cikgu. Silakan. Okey, yang rendah terlebih dahulu saya akan pilih 5 set untuk yang rendah. Okey. Oh, jatuh. Oh, okey. Dia marahlah cikgu, dia suruh saya terus letak yang paling tinggi. Tak apa. Okey. Tak apa, saya terima kasih cikgu. Okey, sama. Okey, saya ambil yang rendah ni. Okey. Dia sukar sikit. Tak apa. Oh, okey, dia sukar sikit cikgu. Sekejap. Okey, ini dah boleh. Ini dah boleh Ya, betul. Okey, terima kasih cikgu. Okey, betul. Rendah. Kemudian bila dah rendah, saya pilih yang sederhana. Ambil yang sederhana sikitlah. Kesukaran dia. Okey. Sebab ini pun melibatkan otot kita ni untuk meletak ni. Okey. Dan saya akan pilih yang tinggi. Di hari Jumaat, saya akan pilih hari yang tinggi. Macam mana ni? Ya, letak perlahan-lahan. Sekejap kita letak perlahan-lahan. Okey, silakan. Tinggi. Okey, saya akan letak. Ya, betul. Oh, okey, ini pun macam nak jatuh sikit cikgu. Tak apa, saya bantu. Okey, terima kasih cikgu. Perlahan-lahan. Ini melibatkan otot juga ni. Mungkin Ni lepas otot kita dah warm up tadi, mungkin ada shaking kat situ. Okey. Okey, kalau macam ni otot apa yang terlibat cikgu? Ni, tangan kita ni, otot tangan kita ni. Okey, letak. Okey, perlahan-lahan sajalah. Yang tadi yang sederhana tu. Okey. Tak apa. Okey, yang sederhana. Ini yang rendah tadilah. Okey, ini yang sederhana. Betul. Perlahan-lahan, berhati-hati. Okey. Okey, tak apa. Dia sangat sensitif. Biar kita fikir. Okey, tak apa cikgu. Tak apa. Lepas ni saya ambil marker, saya tulis kat sini. Boleh. Okey. Yang paling penting inilah hari dia. Kesukarannya ialah rendah, sederhana dan juga tinggi. Betul. Dan untuk masanya pula cikgu. Ya, masa pula. Kalau masa kita fokus waktu ataupun macam mana, masa saya dah lupa dah tadi masa cikgu. Masa tadi? Masa Berapa saat tadi? Okey, masa tadi 30 saat, 40 saat dan 50 saat. Okay. Kita tak bergantung, nanti kita akan tulis bagi lebih nampaklah, lebih jelas. Okey. Nanti kita akan terus dengan Ya, pen. betul. Okey. Dan untuk jenis exercise yang nak kita lakukan bersama-sama ialah macam cikgu fokuskan tadi, itu bahagian atas kan. Sekarang kita nak kepada bahagian atas lagi ke cikgu? Kita pergi ke bahagian
Lower body. Ya, Lower betul. body. Exercise apa kita nak buat untuk lower body agak-agak Jadi Mira, cikgu ada sediakan sedikit gambar rajah ni supaya Mira boleh refer lah aktiviti yang Mira nak rancang untuk lower body. Yang pertama kita ada squat. Baik. Kita ada squat. Yang kedua kita ada lunges. Lunges. Yang ketiga kita high knee. High knee. Yes. Okey. Keempat mountain climbers. Yang kelima heel raise. Yang keenam dumbbell front arm raise. Okey. Ini sengaja saya letak untuk Mira pilih. Supaya nampak tak dekat situ ada pilihan, jadi Mira boleh rancang. Ini untuk bahagian atas badan ni. Saya sengaja letak supaya nanti Mira tahulah bahagian mana yang Mira nak pilih. Okey, sebab kita nak fokus sekarang di segmen seterusnya kita nak fokus kepada lower part. Okey, saya nak ambil squat. Okey, boleh. Okey. Mungkin Mira boleh pegang squat punya label tu. Label untuk squat ialah okey. Squat. Yes. And kemudian lunges. Betul cikgu? Betul. Yang kedua seterusnya lunges. Yang ketiga high knee. Boleh. Boleh cikgu Untuk high knee. Okey, Okey. last one. Last one. Ini tadi cikgu kata kat bahagian atas kan? Saya tak nak lah dia boleh? Boleh. Okey, saya nak ambil mountain climbers. Yes, boleh. Okay. Jadi setiap aktiviti ni berbeza-beza dia punya otot. Betul. Major muscle yang kita target tu berbeza-bezalah. Macam squat ni adalah otot apa yang terlibat dalam rasa kita buat squat ni? Kalau squat ni yang terlibat ialah di bahagian bawah. Tadi cikgu kata di bahagian belakang ialah hamstring. Gluteus maximus. Nampak tak? Itu nama dia. Gluteus maximus. Itu yang saya maksudkan cikgu. Okey. Ini untuk aktiviti kedua lunges tadi, apa pula yang terlibat berdasarkan tadi kita punya pelan otot tadi tu? Okey. Apa cikgu? Kat bawah ni yang saya cakap tadi. Quadricep, hamstring. Yes. Ini kita ada high knee. High knee apa? Otot apa yang terlibat? Di sini. Kalau sini. Kita high knee. Ini melibatkan utama. Utama apa? Yang utamanya ialah core kita. Ya, betul. And then? Yang ini. Saya tahu mountain tangan. climbers. Tangan. Okey. Dan juga ni. Dan juga sama juga core kita juga. Core muscle kita. Nampak tak dekat situ? Berbeza-bezalah kita punya otot yang terlibat. Itu adalah major. Tetapi kalau sebenarnya kalau kita tengok main peranan semua pun main peranan. Tapi major masa yang target major masa tu, itulah yang tadi kita dah borakkan tadi mengenai masa yang terlibat major, main masa kita. Okey, baik. Kalau macam tu, cikgu nak tunjuk sikit aktiviti cara yang tepat lakukan. Boleh kita cikgu? kan boleh kita buat bersama. Okey, boleh. Tak ada masalah. Boleh. Mari cikgu. Untuk kita buat bersama. Yang pertama cikgu squat. Yang pertama kita nak buat squat ni, kalau boleh kita buat intensity rendah tadi. Mula berapa saat tadi kalau rendah? Yang rendah bermula dengan 30 saat. 30 saat. Okey, and then rehat? Rehat pun 30 saat. Okey. Jadi ingat, bila kita nak buat aktiviti ni, apa yang penting tadi cikgu sebut? Yang penting tadi yang cikgu sebut ialah aspek keselamatan. Keselamatan, betul. Keselamatan kalau kita nak buat aktiviti ni, apa yang keselamatan yang kita patut praktikkan keselamatan tu? Tempat. Okey, peralatan yang kita gunakan. Ya, sekiranya ada peralatan lah. Okey, kemudian? Kalau pakaian boleh tak cikgu? Ya, boleh. Pakaian kena pakaian sukan. Okay, supaya selesa kita nak lakukan aktiviti senaman. Okey, baik. Okey cikgu, jadi macam mana kita dah boleh teruskan mula? Macam tadi kalau kita nak buat aktiviti senaman, nampak tak apa yang cikgu tak praktikkan keselamatan lagi ni? Bagi saya tengok cikgu dah lengkap berpakaian sukan. Jadi? Cikgu dah lengkap berkasut sukan. Saya rasa, okey cikgu dah tunjuk hint tu. Saya rasa tag nama cikgu. Ya, betul. Kenapa kita kena cabut tag ni dulu? Okey, mungkin sebab tag tu tajam kot cikgu. Betul. Jadi kita kena buka name tag ni supaya tak mendatangkan kecederaan lah. Oh, okey. Walaupun kecil macam tu tetap mainkan peranan penting betul juga tak? dalam aspek keselamatan. Okey. Alamak, kalau macam saya, kalau yang pakai jarum banyak tu pun kena berhati-hati. Kena cikgu, berhati-hatilah. Jadi bila kita nak buat senaman ni tadi, bila kita melakukan senaman, kita dibenarkan untuk apa tadi? Kita dibenarkan untuk menanggalkan pelitup muka. Ya, betul. Okey.
supaya senang untuk kita bernafas nanti. Tidak berlaku kesesakan bernafas. Dan yang paling penting sekali, lipat dan simpankan di tempat khas seperti di dalam poket dan jangan letak merata-rata kerana bimbang boleh menyebabkan kuman ataupun bakteria. Okey cikgu, dah ready? Okey, dah ready. Mungkin kita ada muzik untuk bagi lebih semangat. Energetik lagi. Ya, cikgu. energetik kita kat sini. Boleh. Mari kita dengarkan muzik tersebut. Ayo Jadi, kita. aktiviti yang pertama tadi apa tadi yang Mira pilih? Squat, cikgu. Aktiviti squat. Pastikan bersedia kita akan turun. Turun. Yes. Selama 30 saat ni. Okey. Okey, 30 saat. 30 saat. Cikgu, kaki nak buka. Tak payah besar Okey, sangat, kaki cikgu. pastikan lutut ni tak lebih dengan ibu jari kaki. Ya, betul. Okey. 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 Yang kedua apa Mira? Yang kedua. Kita pilih lunges. Sebelum kita nak pergi ke lunges, kita bersedia untuk melakukan lunges. Okey, jadi Okey. ya Mira, betul Mira. Selama berapa saat? 30 saat. Ya, betul. Okey. Boleh Mira? Apa sama-sama lakukan? Boleh, cikgu? Boleh, bagus. Okey. Cikgu suka bagi semangat supaya senaman tu dapat dilakukan dengan sempurna Mira. Okey, betul cikgu. Kalau lunges ni pun cikgu, badan kita tak perlu turun terlalu bawah kan? Ya. Okey. Kemudian yang ketiga apa Mira? Baik, yang ketiga, kita ada high knee. High knee. High knee macam mana Mira? Tengok gambar tu. Dia angkat dia punya lutut. Betul, Ya, cikgu? betul. Jadi kita lakukan bersama. Okey. Baik. Ini kena berhati-hati. Baik. Okey. Okey. Okey Mira? Okey? Okey. Masih okey lagi? Masih okey lagi, cikgu? Aktiviti terakhir kita apa? Kita ada mountain climber. Sila, cikgu. Sebelum kita nak lakukan mountain climbers, Tempat kena rata, kena okey. Tapi yang ini mungkin cikgu boleh tunjukkan bagaimana cara Boleh? tempatnya. Silakan, cikgu. Okey, bila kita lakukan mountain climbers ni. Okey. Ready? Pastikan Baik. tempat kita ni. Okey. Boleh, cikgu? Okey, rata Untuk apa ni Mira? Ini supaya kita boleh kuatkan lagi kita punya core muscle kita. Betul, cikgu? Betul. Okey, ini kita kena buat sebanyak 30 saat. Betul. Okey. Kemudian rehat? Kemudian kita pun sama untuk rehat 30 saat juga. Betul, cikgu? Betul. Dan untuk aktiviti ni, cikgu, sesuai untuk kita lakukan berapa kali ulangan setiap satu set ni, cikgu? Untuk rendah tadi, berapa tadi Mira rancang? Tadi saya rancang 5 set, cikgu. Betul. Jadi bila kita buat 5 set tu, habis satu set 4 aktiviti, Okey. kemudian kita kena rehat. Bila Okey. kita rehat, kita akan sambung set kedua. Baik. Jadi berapa tadi total set? Jadi total set yang kita dah rancangkan tadi ialah sebanyak 5 set, cikgu. Betul. Okey. Ambil Macam mana nafas rasa? dulu, cikgu. Macam mana rasa tu? Penat, cikgu. So, Okey. so, bila kita dah habis tu, kita boleh in, out, Okey. in, out. And then, relax. Relax. Betul. Wah. Saya punya keterujaan lah cikgu belajar semua ni. Habis terjatuh tadi saya punya face mask saya. Nampak teruja. Jadi macam cikgu kata, aspek keselamatan kena jaga. Betul. Jangan buat, kalau buat dekat rumah kan cikgu, kalau kita nak buat dekat tempat yang mungkin dalam bilik, tempat tu agak sempit sikit. Muat badan-badan kita je. Macam mana cikgu? Jadi itulah pentingnya aspek keselamatan. Cari tempat, tadi Mira dah sebut, tempat yang sesuai dan selamat. Kalau bilik tu sempit, macam mana kita nak buat dengan betul? Jadi tak tercapailah objektif kita. Itu pentingnya kita rancang before kita buat. Yap. Okey. Dah selesai 4 set kita. Kita nak continue lagi ke cikgu? Buat lagi ke? Agak-agak Mira boleh follow ke? Saya boleh follow kali ni cikgu. Okey. Kita tengok yang untuk yang heel raise tu. Jom kita buat yang tu. Okey. Untuk heel raise, apa otot yang terlibat? Kalau ini saya dapat rasakan ialah hamstring cikgu, betul? Hamstring. 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 Sebab macam ni? Okey. Itu adalah satu. Tetapi paling major muscle mana yang terlibat? Kita punya... Cikgu tak nak tunjuk. Okey, dekat bawah ni cikgu. Ya, yang selalu cramp tu. Gastrocnemius. Apa cikgu? Gastrocnemius. Nemius. Cuba sebut lagi sekali. Gastrocnemius. Ya, betul. Betul cikgu. Okey. Boleh kita Boleh, lakukan? cikgu. Mari. Okey, boleh kita lakukan? Boleh.
Ayo. Okey. So sebelum kita nak buat gastrocnemius tu, tempat kena check dulu. Okey. Rata tak rata, sesuai tak sesuai. Okey. So kita jingkitkan. Jengkit satu. Okey. Kena kawal pernafasan Yang ini pun kaki tak perlu buka terlalu lebar. Ya, cikgu. betul. Bila saya buat ni cikgu, saya dapat rasakan tegang dekat bahagian Ya. kaki saya. Sebab itulah dia ada, kita boleh rasa muscle yang kita target tu. Kalau kita just nampak tak? Betul. Itu penting kita bila kita buat heel raise ni, kita kena buat betul-betul. Okey. Okey, ada rasa Dapat rasa cikgu. Okey. Nampak tak? Dapat. Dekat situ adalah heel. Heel raise. Ya, betul. Mira, boleh tak tadi kita recall semula apa exercise yang kita dah buat tadi? Okey, kita dah buat squat, Betul. lunges, high knee, mountain climbers dan juga heel raise. Betul, Mira. Kita dah buat kelima-limanya cikgu Ya, dengan betul. menggunakan intensiti yang rendah lah untuk sebab cikgu nak tunjuk kepada saya beginner dan mungkin mereka di rumah yang nak juga belajar untuk lakukan senaman ini. Kita berhenti berat seketika cikgu. Boleh. Selepas ini saya nak buat lagi sekali dengan cikgu. Kita nak buat yang high terus. Tengok macam mana tapi kita berhenti berat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Kita dah berada di segmen yang terakhir kepada anda yang menonton sehingga ke hujung rancangan. Terima kasih. Tapi sebelum tu kita punya pembelajaran belum habis lagi. Betul. Sebab kita ada satu lagi aktiviti yang terakhir. Setelah kita dah melakukan pelbagai aktiviti beriadah dan juga senaman untuk daya tahan otot ini. Untuk yang terakhir tu cikgu, penutupnya cikgu. Apa aktiviti penutupnya? Penutup kita akan buat cooling down. Cooling down and then cikgu akan buat sedikit rumusan lah mengenai tajuk yang kita dah belajar tadi tu. Jadi sedikit sebanyak dapat membantu untuk merancang pelan latihan daya tahan otot. Okey, untuk aktiviti cooling down supaya kita kena cool baliklah badan kita Betul? Okey. Dah bersedia? Sedia cikgu? Mari kita dengarkan muziknya. Boleh ambil tempat? Okey. Okey. So boleh follow boleh follow cikgu. Okey, slowly kita. Oh, muziknya pun tenang je. Ya, betul. Kita slowly. Okey, Mira. Ke Okey, depan. cikgu, ke depan. Okey, ke belakang. Ke kanan. Ke kanan, Okey. Ke kiri. ke kiri. Okey, Mira. Okey. Sekarang kita akan pergi kepada fokus kepada bahagian kaki lah. Tadi kita dah penat melakukan aktiviti. Okey. Okey, follow sampai bawah. Sampai bawah. Up balik. Up balik. Kiri pula. Kiri pula. Okey, saya buat kanan cikgu. Ah. Okey. Up balik. Okey, boleh lagi? Boleh. Okey, jadi kita akan kaki kita ke kanan. Okey. Okey, and then ke kiri. Okey. Okey, terasa kan? And then up Up. kaki kanan kita. Okey, up. Alright. Okey, slowly Slowly bawah. tarik belakang. Tarik ke belakang. Okey. Ini untuk keseimbangan ni. Tukar pula kaki kiri. Tukar kepada kaki kiri. Okey. Tarik kaki belakang. Tarik kepada belakang. Okey, nampak tak? Okey. Pinggang. Pinggang pula. Kita perlahan-lahan ke arah kanan. Pusingkan ke belakang. Perlahan-lahan ke arah kanan. Ini berapa kali cikgu tak kisahlah berapa kali kita nak buat pusingan ni? 8 kali pun 8 boleh. kali. Okey. Dan ke kiri. Ke kiri pun sama, 8 kali juga.
kita ikut lagu. Mendayu lagu Ya, ni. Saya betul. macam lagu ni familiar je dengan saya. Betul. cikgu. Tangan. Okey, Okey. kita ambil jarak sikit. Up Up, and then ke kanan, ke kanan, ke kiri. ke kiri. Okey. Okey. Turun tangan, Turun tangan. kita shakekan. Shakekan tangan. Ya, betul. Okey. Untuk shake tangan ni betul masuk dalam cooling down juga rupanya. Ya, betul. And then sedikit kepala Sedikit kepala. tukar. Tukar. Habis. Selesai Ya, kita betul. punya cooling down. Baik. Jadi macam mana Mira, perasaan Mira lepas kita dah buat cooling down tadi tu? Lepas cooling down cikgu, kalau tadi masa kita warm up jantung berdegup laju. Betul. Bila kita dah cool down ni dia lebih tenang sedikit. Betul. Itu yang bagi masa kita relax. Lepas kita dah buat aktiviti yang vigorous and then kita relax. Okey. Ya, betul. Baik cikgu, cooling down dah selesai. Yang paling penting sekali jangan lupa untuk cooling down setiap kali kita dah selesai lakukan aktiviti senaman kita. Betul. Takut nanti kekejangan otot pula kan cikgu, itu antara kepentingannya lah. Okey, mungkin ada sedikit rumusan ataupun kata akhir cikgu kepada murid-murid yang sedang menonton di rumah. Adakah capai objektif pembelajaran kita selama 1 jam ni cikgu? Jadi untuk yang berada di rumah, hasil pembelajaran kita hari ini dapat melakukan aktiviti senaman meningkatkan daya tahan otot. Betul. Yang kedua, dapat menerangkan, macam tadi Mira dapat menerangkan aktiviti yang sesuai. And then yang ketiga, dapat merancang pelan latihan daya tahan otot. Okey. Manakala yang keempat tadi, aktiviti yang tadi kita dapat menggunakan alatan yang sesuai. Alatan yang sesuai mengikut fungsi latihan fizikal tadi. Yang terakhir, murid dapat melakukan aktiviti di tempat yang sesuai dan selamat. Itu yang cikgu selalu ingatkan. Tempat yang sesuai dan selamat. Betul. Itu memang kita kena biasakan. Biasakan diri tempat yang sesuai dan selamat. Selamat. Ya, Betul. Mira. Itu dia. Alhamdulillah habis kelas kita selama 1 jam cikgu. Ilmu dan juga informasi yang sangat berguna cikgu sampaikan kepada saya dan juga murid-murid di rumah. Yang paling penting sekali nak lakukan senaman walaupun kita PDPR, ikutlah atau senaman itu mengikut kemampuan badan kita. Sebab kemampuan individu itu berbeza-beza. Jadi terima kasih banyak-banyak cikgu. Okey. Terima kasih juga kepada anda yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM